Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan yang bahagia, sukalah saya berkongsi akan pengalaman sendiri, bukan bertujuan nak mengajar. Siapalah kita untuk mengajar orang, nak menongkat rumah orang, rumah sendiri pun condong. Tetapi sebagai cikgu, sebagai pendakwah, sebagai ketua, sebagai guru, sekalipun rumah sendiri condong, dia berhasrat, berniat untuk menegakkan rumah orang. Mudah-mudahan dalam masa yang sama boleh menegak rumahnya sendiri. Kita tolong menegakkan rumah orang, satu hari orang pula tolong menegakkan rumah kita. Jadi pada kesempatan hari ini ada persoalan mengenai hadas kecil, hadas besar. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mengikut kepada fahaman fiqh, mengikut kepada fahaman syariat, mengikut kepada fahaman kita orang awam, orang biasa ini, hadas kecil umpamanya kencing, berak. Hadas besar ini umpamanya datang haid ataupun keluar air mani. Ya. Itu dikatakan hadas besar. Dari segi pandangan ilmu syariat, benar pada tahap syariatnya. Tapi ilmu ini ada tingkatan. Ada darjah, ada peringkat, ada makam. Kulit ada makamnya isi. Syariat ada makamnya hakikat. Kalau dari segi sudut pandang ilmu hakikat, kaca mata, melalui sudut pandang kaca mata ilmu makrifat, dia bukan sahaja duduk kepada air kencing, kepada air darah, kepada air najis berak. Yang keluar itu najis, yang keluar itu berak, yang keluar itu darah kotor, yang keluar itu air mani. Apakah keluar sahaja menjadi najis, menjadi hadas, menjadi kotor? Apakah keluar, apabila keluar sahaja kotor? Bagaimana yang di dalam? Apabila berada di dalam tubuh badan kita, ianya tidak pula haram, tidak pula kotor, tidak pula najis, tidak pula hadas. Apabila keluar saja hadas, apabila keluar saja hadas, keluar saja hadas. Habis yang di dalam ni Allah tak nampakkah? Allah tak tengokkah? Allah tak tilikkah? Allah tak pandangkah? Ini yang menjadi persoalan. Kita ini mengaji hakikat makrifat bukan nak mengadakan sunnah baru, bukan nak mengubah sunnah. Kita orang hakikat makrifat ini nak mendalami sunnah, nak mendasari akan sunnah.
Bukan nak ubah, bukan nak buat sunnah baru. Kita nak mendalami sungai yang sedia ada. Cuba kita fikir masak-masak. Jangan digaduh nak tuduh sesat. Jangan mudah nak tuduh salah. Salah pada fahaman fiqh. Salah pada fahaman syariat kerana tangganya tangga syariat. Apabila melihat hakikat makrifat berbeza dengan fahaman syariat, maka dituduh sesat, dituduh salah. Kulit durian biarpun sama-sama durian berbeza dengan isi durian. Kulit pun durian, isi pun durian, tetapi berbeza. Begitu juga dalam agama. Syariat dengan hakikat biarpun dalam perkara yang sama, dalam perkara hadas, berbeza pandangannya. Jadi muslim-muslimat, para pendengar budiman sekalian, cuba kita menggunakan akal kita yang bodoh. Tak payah mengguna yang cerdik pandai. Kita guna akal kita yang bodoh dulu. Biarlah kita jadi bodoh dulu, supaya akhirnya kita menjadi pintar. Yang keluar pun najis. Najis tahi, najis kencing keluar, air mani keluar, darah haid keluar. Apabila keluar menjadi najis. Habis yang di dalam perut itu tak najiskah? Tahi juga, air kencing itu juga, darah itu juga, air mani itu juga. Kenapa tak jadi najis? Kenapa tak jadi hadas? Ini persoalannya. Kita bukan nak mengubah, tapi kita nak mendasari, nak mendalami, nak mempertabatkan, nak memperkasakan ilmu syariat. Bukan nak mengubah syariat, nak memperkasakan syariat. Mengutuhkan ilmu syariat. Supaya tak boleh diganggu gugat. Bukan nak membaiki, nak mengutuhkan, nak memperkasakan syariat. Yang keduanya, kencing pun keluar daripada lubang yang sama. Air mani pun keluar daripada lubang yang sama. Kenapa apabila kencing menjadi hadas kecil? Apabila keluar air mani, keluar darah haid, dikatakan hadas besar. Apa bezanya? Lubang yang sama. Memang air kencing dengan air mani berbeza. Tetapi dalam perut yang sama, badan yang sama, tubuh yang sama, jasad yang sama, body yang sama. Kenapa jadi berbeza? Apa kena-mengena dengan air? Air mani, air kencing, air juga. Kemudian apabila air kencing, air mani, darah haid, najis tahi berada dalam badan kita, perut kita, tubuh kita, body kita, jasad kita, tidak pula dikatakan hadas, tidak pula dikatakan kotor. Kenapa bila keluar baru dikatakan kotor? Ini yang menjadi persoalannya. Sedangkan benda yang sama, mesti ada sesuatu muslihat yang Allah simpan di dalam perkara itu, supaya kita berfikir. Itu makanya, hai orang-orang yang berfikir, hai orang-orang yang beriman, Quran ini untuk orang berfikir, untuk orang beriman, untuk orang percaya. Bukan untuk orang yang tak percaya, orang yang akal lemah. Jadi kita berfikirlah, apa sebab
dalam perut tak najis, tak hadas, tak kotor. Bila keluar aja lubang yang sama. Tapi kenapa jadi hadas besar, hadas kecil, jadi kotor, jadi najis? Persoalannya di sini bukan darahnya, bukan kencingnya, bukan beraknya, bukan air maninya. Dia nak cerita antara keluar dan masuk. Nak cerita yang di dalam dengan yang di luar. Ini yang menjadi pokok pangkalnya. Nak cerita perkara yang di luar dengan perkara yang di dalam. Nak cerita perkara di luar berbeza dengan perkara di dalam. Biar sekalipun perkara yang sama. Macam durian. Nama durian. Tapi bila kulit lain, berduri. Di dalam lemak manis. Berbeza. Jadi hadas ni nak ceritanya di dalam suci. Di zahir kotor, najis, hadas. Jadi persoalannya apa yang di dalam, apa yang di luar. Ini yang menjadi pokok pangkalnya. Ini yang menjadi intinya. Ini yang menjadi persoalannya. Yang tidak dapat dirungkai oleh ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fiqh. Kalau diambil kira air mani, di dalam pun mani, di luar pun mani. Sama aja. Jadi tidak ada perbezaan antara mani di dalam dengan mani di luar. Yang menjadi perbezaan, persoalan, iaitu yang di dalam dengan yang di luar. Di dalam tidak haram, tidak najis, tak kotor, tidak hadas. Tetapi apabila kamu keluarkan, maka disitulah nantinya hadas, kotor, najis. Jadi apa yang nak dikeluarkan sehingga menjadi najis, hadas, kotor? Ini yang kebanyakan orang tak tahu. Apa yang di dalam, apa yang di luar. Jangan suluh mani, jangan suluh haid, jangan suluh tahi, jangan suluh air kencing. Suluh yang di dalam itu apa, yang maksud di luar itu apa. Suluh, tilik, pandang, tengok, lihat apa maksud yang di dalam, apa maksud yang di luar. Ini yang orang tak faham, tak tahu, tak mengerti. Hadis dan Quran ini mempunyai bahasa berlapis-lapis, pengertian berlapis-lapis, tafsiran berlapis-lapis, 7 lapisan. Kita belajar lapisan pertama. Orang cerita lapisan kedua saja kita kata salah. Orang cuba nak cerita lapisan kedua, bukan lapisan ketujuh. Lapisan kedua pun dia kata salah, apalagi lapisan ketujuh. Itu makanya saya nasihat kepada para pendengar, para penonton, tak usah guna akal yang pandai, akal yang cerdik, akal yang berilmu. Kita mengguna akal yang bodoh. Biar orang kata kita bodoh, tak apa, memang kita bodoh pun. Kalau cerdik kita tak tanya persoalan ini. Biar orang kata salah sebab kita bodoh. Nak tanya orang pandai. Hadas besar, hadas kecil. Apa hadas besar? Apa hadas kecil? Ini kita akan cerita kemudian. Apa dikata kecil, apa dikatakan besar. Ini kita cerita kemudian. Mari kita ambil yang bodoh dulu. Apa perkara bodoh? Air yang sama, mani itu juga.
Di dalam tak hadas, tak kotor, tak haram, tak cemar. Bila keluar, air mani itu juga keluar daripada lubang yang sama. Tetapi bila mani, hadas besar. Bila air kencing, hadas kecil. Lubang yang sama. Kenapa jadi besar jadi kecil? Artinya bukan bergantung kepada lubang. Bergantung kepada yang di dalam dan yang di luar. Ingat pesan saya. Perkara ini hadas, kotor, cemar, najis bukan bergantung pada lubang. Jangan ditilik lubang. Tak ada mengena dengan lubang. Kalau kita potong pun kemaluan kita, kita keluar dengan tiup lah kononnya, tetap menjadi hadas. Sedangkan kita punya saluran kecil dah kena potong, putus. Apa kena mengena dengan hadas kecil, hadas besar? Tetapi sekalipun kemaluan kita putus, disalur dengan tiup, tetap hadas kecil, hadas besar. Ini menggambarkan bukan bergantung kepada lubangnya. Bukan bersangkut paut dengan saluran keluar masuknya. Tak ada kena mengenanya. Tak ada kena mengena dengan lubang. Dan yang keduanya, kalau boleh saya pertinggikan sikit. Tak ada kena mengenanya dengan najis tahi, dengan najis kencing. Tak ada kena mengenanya dengan darah kotor. Tak ada kena mengena dengan air mani. Sebab di luar pun air mani, di dalam pun air mani. Di dalam pun darah haid, keluar pun darah haid. Dari segi sudut pandang orang hakikat makrifat, adalah perkara yang di dalam dengan perkara yang di luar itu berbeza. Biarpun perkara yang sama, umpama buah durian. Durian tetap durian. Nama yang satu tetapi ada kulit, ada isi. Yang di dalam belum keluar. Tidak haram, tidak kotor, tidak cemar, tidak najis, tidak hadas. Sebab berada di dalam. Tapi apabila kamu keluarkan, ini ada yang hadas kecil, boleh menjadi hadas besar jika kamu keluarkan. Tapi persoalannya, apa yang di dalam, apa yang di luar, apa yang hendak dikeluarkan, apa yang terkeluar boleh menjadi haram, najis, kotor, hadas. Ini persoalannya. Ini kita air kencing, najis tahi, najis darah kotor, najis air mani. Air mani suci. Air mani babi sekalipun, kalau mani babi suci. Itu makanya penyu tak boleh makan. Telur penyu boleh. Sebab apa? Sebab air mani itu suci. Penyu haram. Telur penyu tak haram. Cuba bayangkan. Ini artinya mani itu suci. Bila menjadi kotor? Ini yang saya tak boleh nak lafazkan di sini. Kerana ilmu ini bukan ilmu kaki lima. Bukan ilmu WhatsApp. Bukan ilmu YouTube. Ini ilmu talaki. Ilmu mulut ke mulut. Ilmu mata bertentang mata. Kiasan telur tadi pun jika ada barang siapa yang ada besi berani sudah dapat tangkap. Telur buaya. Buaya haram. Telur tak haram. Kerana apa? Kerana apa? Kerana apa? Ini bersangkut paut benda yang di dalam dengan benda yang di luar. Seumpama contoh, kita niat nak rompak. Kita niat nak bunuh orang. Kita niat nak rogoh orang. Kita niat nak curi. Tidak menjatuhkan hukuman dosa. Tetapi apabila benar-benar kita mencuri, merompak, baru jatuh dosa.
Sedangkan dalam niat pun mencuri, di luar pun mencuri. Kenapa di dalam hati kita nak mencuri tak menjatuhkan dosa? Tak dihukum. Apabila keluar saja, dah pancung, penjara. Kenapa? Ini yang menjadi pokok pangkalnya. Jadi dalam perkara ini, hadas kecil, hadas besar. Apa hadas kecil, apa hadas besar, saya tak nak sentuh lagi dalam masa ini. Kita buat slot kedua, baru kita sentuh. Apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar. Datang daripada sumber yang sama dalam perut. Tapi bila keluar, ada kecil, ada besar. Lubang yang sama pun. Ya. Jadi itu perkara kedua. Perkara pertamanya di sini, nak cerita kepada kita, bukan permasalahan lubang. Ya, bukan permasalahan najis kencing, najis tahi, najis darah kotor, air mani keluar. Bukan di situ nak ceritanya. Sebab yang di dalam pun mani, keluar pun mani. Apa beza mani di dalam dengan mani di luar? Apa beza? Cuba kita ukur, buat DNA kah? Apakah di dalam mani keluar tu menjadi buaya? Apakah di dalamnya darah kotor bila keluar jadinya harimau? Sama je. Tapi kenapa bila keluar menjadi hadas, najis, kotor? Kenapa? Ini persoalannya. Jadi di situ saja dulu kot, muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang budiman sekalian. Ampun dan maaf. Saya pun teragak-agak nak menceritakan benda ini. Kenapa? Kekhawatiran menimbul fitnah. Orang-orang yang tak mengaji ilmu hakikat makrifat ni, senang saja tu dah sesat, salah. Sedangkan dia sekarang sedang bergaduh dengan ilmu yang mereka tak tahu. Berperang dengan ilmu yang mereka tak pernah tahu. Mereka tak tahu pun ilmu hakikat makrifat, tetapi salah, sesat. Ini yang orang-orang tak nak cerita. Tetapi saya ni umpama dah lali dah immune dah biasa dah dengan tuduhan sesat. Maka saya lafazkanlah juga. Ya, biarpun ada keberatan. Jadi hadas ini kotor. Hadas ini artinya najis, cemar. Apa yang kotor? Di dalam pun air mani, di luar pun air mani. Di dalam air kencing, keluar pun air kencing. Di dalam perut pun tahi najis, keluar pun tahi najis juga. Apa Allah tak nampakkah yang di dalam perut? Dah keluar baru Allah nampak. Lemahkah Allah kita ini? Sedangkan dia maha melihat, maha mengetahui. Dia tak tahukah yang dalam perut kita tu tahi najis, kencing, berak? Tak tahukah? Bila keluar baru Allah tahu itu kencing, itu najis tahi, ini najis air kotor, darah kotor. Bukan sebegitu. Jadi cukuplah kot minta ampun dan maaf. Biarpun rasa berat untuk bercerita perkara ini, namun inilah realitinya. Sebab saya orang bodoh, ingin bertanya kepada orang yang cerdik. Memang hukum kita tak boleh nak ubah. Hukum najis, ya najislah. Hukum hadas, hadaslah. Kita bukan nak mengubah hukum. Bukan nak buat hukum baru. Tapi kita nak mendalami, nak mendasari, nak memperkasa, nak mempertabat ilmu syariat. Supaya tidak goncang, tidak goyang. Bukan sekadar ikut saja. Ini yang dikata ilmu ini. Ada ilmu usul dan ada ilmu tahqiq. Ilmu usul, ilmu yang kita belajar. Kenapa, sebabnya, kerananya, sebab apa.
Ya, usul. Kenapa begini, kenapa begitu, usul. Setelah kita usul, barulah dikatakan tahqiq. Duduk, yakin, pegang, percaya. Tapi kebanyakan kita duduk dalam usul. Tahqiqnya bila? Belajar. Duduknya bila? Kita berjalan nak duduk. Kita berjalan nak berhenti. Bukan nak buat rumah tangga atas jalan raya. Kita belajar ni umpama berjalan. Berapa lama nak berjalan? Tak letih kah? Berjalan ni biar ada stesen. Berjalan ni biar ada berhenti. Dalam Quran pun kita baca ada wakaf. Wakaf ni berhenti. Jadi sampai bila nak berhenti, asyik berjalan saja. Jadi mana berhentinya hadas? Mana duduknya hadas kecil, hadas besar? Ini yang kita nak usul. Sebab kenapa? Ya, lubang yang sama. Ya, daripada tubuh yang sama. Kenapa? Ini dikatakan usul. Kita sekarang sedang usul ilmu. Usul fiqh. Berapa lama nak diusul? Mesti ada tahqiq. Tahqiq ni artinya berhenti. Stesen. Parkir kata orang Indon. Parking kata orang Malaysia. Jadi parkingnya di mana tentang hadas ini? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.